Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para yang berusaha, para jawatankuasa pentadbir Mahat Riyadhil Quran, para tetamu jemputan daripada sekolah-sekolah kebangsaan di sekitar, serta anak-anak pelajar yang dikasihi Allah sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan bila dengar anak-anak jawab salam macam tu. Bagus. Sekolah rendah kita dapat dengar sambutan salam macam tu. Saya mengajak di sekolah menengah, dah tak macam tu dah. Dia dah select dah kan sekolah menengah ni. Sekolah rendah alhamdulillah kita dah dengar lagi. Keikhlasan itu kan. Tapi tak apalah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh yang saya ada, dalam tempoh yang ringkas ini, saya nak bawakan kepada para guru, para ibu bapa, para pendidik serta para anak-anak pelajar tentang kepentingan ilmu. Cuma dilema yang saya pikul sekarang adalah saya sedang berhadapan dengan dua audien yang latarnya, jurangnya agak besar, dalam kalangan guru dan dalam kalangan anak-anak pelajar sekolah rendah. Maka saya minta izin dalam peringkat awal ni saya nak cerita sikit secara umumnya tentang keperluan kita untuk mendalami ilmu, kelebihannya, kisahnya, falsafahnya bagaimana, dan mungkin pada separuh masa kedua saya nak pi sikit, saya nak pi into the scene kepada anak-anak pelajar sekolah rendah. Boleh tak cikgu-cikgu sekalian? Jadi dia agar saya menyentuni kedua-duanya. Saya pada asalnya semalam ni saya ingat saya nak bawakan kepada tuan-tuan ini kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, Sufaha min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsili. Saya menyarankan agar di tahfiz ni ataupun di sekolah-sekolah sekitar tuan-tuan kita baca kitab ni. Tahfiz ni pun agak terbaik kalau kita jadikan dia sebagai modul. Bagaimana Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dia kumpul dalam kitab ini kisah sejarah perjuangan para ulama dalam kesusahan mereka menuntut ilmu. Ada yang kembara seluruh dunia, empat benua ni, seluruh dunia untuk mencari hanya satu hadis. Ada ulama yang berjalan kaki all the way from Eropah sampai ke tanah Arab hanya untuk mencari satu orang guru. Ada ulama yang berbulan-bulan hanya makan roti-roti orang sedekah dan ayam masak hanya untuk tunggu di satu tempat nak dapatkan ilmu dari seorang guru. Semua kisah ini dirakamkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah di dalam kitab ini, yang mana saya fikir sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah menengah agama di seluruh Malaysia, kalau jadikan ia sebagai satu modul, insya-Allah budak-budak kita bila dia belajar dengan rasa ilmu itu memandu dia kepada kehidupan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard wa hatta al-huta wa hatta namlata fi juhriha liyusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, hatta namlata fi juhriha, sehingga kan para semut di dalam lubang-lubang mereka, wa hatta al-huta, sehingga kan ikan-ikan paus yang berenang di dalam dasar-dasar laut, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semua itu, kata Nabi, berselawat kepada orang, berdoa kepada orang yang senantiasa memahamkan orang dengan ilmu dan kebaikan, kepada orang yang sentiasa ada rasa nak bagi ilmu dan informasi kepada orang lain, ada rasa nak bangunkan institusi keilmuan agar masyarakat sekelilingnya sentiasa hidup dalam keadaan berilmu. Maka kata Nabi SAW, Allah, para malaikat, penduduk langit, sampai semut di dalam lubang, sampai ikan paus di dalam dasar laut, semuanya itu, kata Nabi, mendoakan kepada golongan ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan termasuk ke dalam golongan ini. Untuk anak-anak tahfiz
Nabi SAW menyebutkan iqra'ul Quran, bacalah kamu Quran, santunilah kamu Quran, fa innahu ya'tina yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Al-Quran itu di kiamat kelak, Quran itu akan datang kepada kita sebagai penyelamat kepada kita. Setengah ulama dalam masyarakat hadis ini mengatakan Quran itu akan datang bukan saja di hari kiamat, bahkan di alam barzakh kelak dia akan datang dalam bentuk rupa dia yang cantik, mengikut bacaan kita yang cantik, akan jadi teman kita di kubur esok, akan jadi teman kita di akhirat kelak, di akhirat kelak. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Quran itu adalah peguam bela ataupun peguam cara kepada kamu. Di pemangku pengurusi kita Tuan Haji Syukur, peguam. Nah, hujjatul laka aw alaika. Quran itu dia boleh jadi peguam bela. Maksudnya di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, kesilapan kita, kekurangan kita bila diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada lawyer kita yang duduk di sebelah. Kata Nabi, hujjatul laka, yang akan jadi hujah bagi pihak kita. Dia akan fight for us. Dia akan berhujah di depan para malaikat, bagi tahu kepada para malaikat, bagi tahu kepada Allah yang mana Tuhan aku ini dulu sekian-sekian begini. Mungkin dia ada silap sikit, mungkin dia subuh lambat sikit kadang-kadang, tapi dia rajin baca Quran. Mungkin dia kadang-kadang adalah tengok Gegar Vaganza seminggu 2 minggu, tapi dia tak pernah tinggal Quran. Quran akan jadi peguam bela kepada dia. Au hujjatu laka au alaika. Dan Quran juga boleh jadi peguam cara kepada kamu, pendakwa raya. Kita duk defend diri kita depan malaikat ni, saya baik, saya baik. Quran kan kata mana ada baik, aku duduk dekat rak rumah hang berapa tahun dah, hang tak pernah peduli pun, berabuk dah aku, hang tak pernah layan pun. Aku, orang dah baca Quran, orang dah baca aku tadi ni, hang buat main-main yang tak dengar pun, hang jadikan bacaan-bacaan aku ni sebagai mainan. Quran akan jadi pendakwa raya kepada kita. Maka Quran is our the best friend, teman terbaik kita. Sebab tu Quran ini dia bukan untuk anak-anak, Quran ini untuk manusia. Tetapi orang Melayu ni tuan-tuan, minta maaf dah, kita baca Quran sampai khatam. Lepas khatam, Quran itu milik rak. Rak lah akan pegang Quran kita tu sampai kita nak kahwin pula esok, baru kita akan buka Quran tu balik. Lepas tu kita tak balik Quran dekat rak. Anak kita mau besar, kita kata ke anak kita, pergi mengaji Quran, pergi mengaji Quran. Anak kita duduk pergi mengaji, kita tak baca. Pasal kita sangka Quran itu untuk kanak-kanak, Quran itu untuk budak-budak, sedangkan Quran itu untuk kita semuanya. Tuan-tuan, masing-masing dalam kalangan kita ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook. Semuanya dulu WhatsApp ada aplikasi yang dia ada last scene. Kali terakhir dibuka kan last scene. Saya tak tahu sekarang ada ke tak ada last scene. Last scene WhatsApp kita tu selalunya 10 minit lalu, 20 minit lalu, sejam yang lalu. Tetapi bilakah last scene Quran kita? When was our last scene Quran? Bilakah kita letak penunjuk terakhir kita dalam Quran kita? Balik rumah para ibu, para ayah, buka Quran masing-masing. When was the last kita buka kita punya penunjuk Quran itu, kita terletaknya di mana? Kalau WhatsApp last scene paling last pun 10 minit lalu, 15 minit lalu. Kenapa Quran 15 tahun lalu? Kita tak buka dah. Kadang-kadang kita cuma buka setiap malam Jumaat Yasin ataupun Kahfi pagi Jumaat. Tetapi tidak ada satu penunjuk khas yang menunjukkan kita istiqamah membacanya selai demi selai macam kita kecil-kecil dulu. Yang tu yang kita nak kempen ni, agar kita ada Quran di rumah yang memang kita baca hari-hari, dia ubah macam kita baca masa kecil-kecil dulu. Itu yang golongan dewasa di Malaysia telah abaikan, tuan-tuan. Itu yang golongan dewasa dekat Malaysia telah abaikan. Alhamdulillah, anak-anak kecil masih lagi ada budaya membaca Quran itu, dan jadikan ia sebagai amalan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adik-adik tahfiz satu lagi, kata Nabi SAW, termasuklah adik-adik sekolah rendah, samalah. Kata Nabi SAW, innama sahibil Quran kama salil ibil mu'aqqalah, kama salil sahibil ibil mu'aqqalah. Kata Nabi, orang perumpamaan anak-anak dengan Quran sama dengan perumpamaan orang dengan unta dia. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau kamu ikat dia, dia akan tunggu. Wa in atlaqaha zahabat. Kalau kamu tak ikat dia, dia akan tuang. Dia tuang bahasa Kedah boleh tuang kan? Tuang ni apa? Orang Pulau Pinang kata run away. Dia lari. Dia akan lari. Itulah Quran.
Kalau kita jaga dia, kita buka, kita boleh baca. Kita tinggal seminggu tengok. Betul tak? Kita buka balik, kita mesti baca lari sikit. Dia punya tune dia lari. Tinggal sebulan lagi teruk. Tinggal setahun tak boleh baca. Pasal dia macam kita dengan unta, kata Nabi. Kita baca elok, dia akan jaga kita. Kita tak jaga dia akan tinggalkan kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi, ni untuk dua-dua. Untuk mak ayah, untuk anak-anak. Hampa dengar betul-betul ni. Adik-adik Kuala Rendah, dengar ni. Dalam sejarah Islam, kita ada imam mazhab ada banyak. Tapi yang sampai sekarang menjadi dominan adalah 4 mazhab kan? Mazhab apa? Mazhab Syafi'i lagi? Kuala Rendah kan? Cikgu duduk tengok kat belakang ni. Dia belajar lagi mazhab. Dok ikut no. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali lagi? Kah? Ustaz nak dengar Sekolah Rendah jawab ni. Mazhab apa? Budak 46. Klik lagi? Ada tak? Syafi'i, Hanbali, Maliki. Semua tahfiz jawab. Bagus ni lagi? Satu lagi. Hanafi ya, 4. Imam Hanafi yang meninggal 150 Hijrah. Imam Maliki yang meninggal 179 Hijrah. Imam Syafi'i yang meninggal 204 Hijrah. Imam Hanbali yang meninggal 241 Hijrah. 4 imam. Baik. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ini, dia adalah imam pertama lah kalau ikut umur. Okay. Pengasas mazhab Hanafi, mazhab yang paling ramai pengikut di dunia sekarang. Baik. Saya nak cerita pasal sejarah dia dengan anak murid dia ni. Yang ni saya ingat sesuai untuk guru, sesuai untuk anak murid, sesuai untuk mak ayah. Cerita ni dia cover tiga-tiga. Nah, sesuai juga untuk para pentadbir sekolah. Sesuai. Baik. Imam Abu Hanifah ada yang mengembangkan mazhab Abu Hanifah ni siapa? Nah, ada 2 orang warrior, 2 orang panglima dalam mazhab Abu Hanifah ni, mazhab Hanafi, iaitu dua-dua orang itu jadi qadi besar kerajaan Abbasiyah. Yang pertamanya Qadi Abu Yusuf, yang keduanya Qadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ni tok guru kepada Imam Syafi'i. Tak apalah, yang berat-berat adik-adik tak hafal, yang cikgu-cikgu kena hafal. Cuma cerita dia, Imam Abu Hanifah ni dia tak suka pangkat, dia tak suka gelaran. Dia tak mau. Bila kerajaan Abbasiyah offer dekat dia untuk jadi mufti negara, dia tolak. Sampai kerajaan terpaksa pukul dia sampai terkeluar tulang bahu dia untuk terima jawatan. Dia tak mau. Dia dipukul sebab tak mau terima jawatan. Kita hari ni pukul sebab nak berebut jawatan. Sekali. Dulu tak mau terima jawatan. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah dia mengajar macam ni lah. Dan Imam Abu Hanifah merupakan imam yang besar. Imam yang besar dah di Kufah tu. Yang dok main melazimi dia anak-anak murid sekolah rendah kecil-kecil ni. Dalam ramai-ramai tu cikgu, ada seorang anak murid dia tu, Qadi Abu Yusuf ini. Dalam ni dia ceritalah. Yang saya nak cerita semua saya petik dalam ni lah. Cuma saya tak buka dalam lah, saya nak ringkas, kita nak cepat-cepat. Tengok budak-budak dah marah kat saya dah tu. Terah dah tu. Ha? Baik. Kita lawan jerit dengan dia. Qadi Abu Yusuf, dia kecil. Dia dalam darjah 5, 11 tahun macam tu. Sini ada 11 tahun tak? Dalam ni ada 11 tahun. Berapa ramai 11 tahun kat tangan darjah 5? Adik kat perempuan ada? Oh, ramai. Baik. Ni 11 tahun dengar betul-betul ni cerita 11 tahun. Okey, cerita 11 tahun. Okey, boleh turun dah. Boleh turun dah. Saya minta maaf lah cikgu-cikgu, saya tak biasa dengan sekolah rendah. Saya lah ceramah sekolah rendah 2016. Lepas tu panggil saya tak mau dah. Bukan kata saya nak merendahkan sekolah rendah, tapi saya respect cikgu sekolah rendah. Memang hebat. Saya dapat satu ceramah dekat Kedah juga. Sekolah rendah dia bagi satu sekolah kat saya ceramah Maulid Rasul. Darjah 1 sampai darjah 6. Allahu Akbar. Balik-balik guguk berapa banyak rambut ni. Bukan salah dia, budak tak salah. Pasal budak itulah lumrah dia. Saya salah tak? Saya pun tak salah, saya tak reti. Siapa yang salah? Tak ada siapa yang salah. Cuma saya puji cikgu sekolah rendah. Hebat dia bawa. Dalam dia nak psycho budak-budak, psikologi budak-budak. Saya tuan-tuan 2016 dulu saya ceramah kat dia bawah. Buat lawak tak sampai. Saya gelak seorang. Cikgu gelak lah. Yang sama-sama saya. Hak sekolah rendah tak faham. Buat sedih teriak. Saya seorang teriak, dia pun tak teriak. Oh, dah susah. Lepas tu cikgu saya tak ambil dah sekolah rendah. Saya tak reti. Ini cabaran kedua saya. Tapi saya ingat hari ni okey kot. Cikgu dah ada keliling kan.
Jadi tak ramai sangat. Selalu satu dewan tu saya tak kerti lah. Kalau mendengar okey lagi saya boleh follow lagi. Kalau orang dah saya tak boleh follow dah. Tapi tak apa, mudah-mudahan. Cuba adik-adik dengar, saya cuba turunkan laras saya ni. Dengar ni. Adik. Adik kan no? Adik lah no. Saya baru 18. Okey. Qadhi Abu Yusuf dalam riwayat cerita, dia orang susah. Mak dia buat catering, buat masak-masak di rumah ni, kemudian suruh dia hantar ke orang. Dia kerja Grab. Grab untuk mak dia lah. Bukanlah Grab tak boleh sebut lah ni. Kita kena sebut apa? Tapau apa? Misi kan. Tak apalah mana pun dia pun jadi food delivery. Tapi Qadhi Abu Yusuf di sebelah tahun dia akan curi-curi. Mak dia suruh pergi hantar satu nasi ayam pergi rumah orang, dia pergi hantar satu, dia tuang, dia pergi dekat kelas Imam Abu Hanifah. Dia pergi hantar, dia tuang pergi kelas Imam Abu Hanifah. Hari-hari mak dia duk tunggu tak main, mak dia suruh upah orang lain kan. Dia main buat apa? Dia main ambil buku, dia mengaji di depan ni. Imam Abu Hanifah nak mengajar. Yang mengajar tu imam besar. Hari-hari sampai satu hari mak dia duk siasat, anak aku ni duk tuang, duk ponting pergi mana? Anak aku ni duk ponting pergi mana? Cari. Rupanya anak dia ponting kerja pergi belajar. Lah kita tahu kanak-kanak tak boleh kerja Mana boleh kerja? Dulu lah ni ponting belajar untuk pergi kerja. Kami di sekolah menengah ni tuan-tuan, isu dia adalah apa? Selepas Covid, PKP, budak-budak tak mau pergi sekolah. Kehadiran turun daripada PKP hari tu ni sampai hari ni, kehadiran tak boleh nak stable lagi sebab budak-budak mereka dah dapat rasa dapat duit bila buat food delivery tu. Kadang-kadang pakai lesen abang, pakai lesen ayah, jadi mereka naik motor tu, mereka bawa pergi hantar food delivery, dapat duit sebulan 1,000, sebulan 800 tu, mereka seronok, mereka tak mau pergi sekolah dah. Dan sekarang bila mereka tengok dekat orang alam kerja sekarang pun, bila budak-budak yang dah keluar degree pun tak ada kerja, jadi mereka rasa mereka tak perlu kerja kot, tak perlu belajar pun, jadi mereka seronok. Kenapa tak pergi sekolah ni jadi isu besar sekarang. Ponting sekolah untuk pergi buat food delivery. Qadhi Abu Yusuf yang saya duk cerita ni, dia ponting kerja food delivery untuk nak main sekolah. Bila mak dia duk parti, dia pergi mana? Dia pergi belajar kat Imam Abu Hanifah dekat Bukit Selambau ni. Sampai satu hari mak dia tak tahan dah, mak dia main serang sekolah. Ni cerita dia, mak dia main serang sekolah. Dalam ni dia cerita, mak dia kata, wahai Abu Yusuf, balik. Mak dia panggil balik. Balik duk mengaji apa? Kita orang susah. Dalam ni Imam Syekh Abdul Fattah pun dah riwayat, dia cerita apa? Ungkapan mak dia. Tuan-tuan dengar, mak dia kata apa? Hang duk mengaji apa dengan Imam Abu Hanifah tu? Roti dia orang hidang atas meja. Roti hang kena uli sendiri. Apa maksudnya? Kita susah belajar buat apa? Imam, ustaz, tok guru kaya tak apalah. Dia suruh hang belajar, dia kaya. Roti dia orang uli hidang kat dia. Roti hang kena uli sendiri. Orang susah tak payah belajar lah. Orang susah kerja. Itu pemikiran zaman dulu ni. Sedangkan kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat orang beriman dan berilmu dalam kalangan kita beberapa darjat. Yang boleh mengubah kehidupan kita, yang boleh mengubah taraf hidup kita dengan izin Allah adalah ilmu, kata Allah. Tuan-tuan, adik-adik, memang ilmu mengubah taraf kehidupan. Adik-adik pelajar, semua ni orang Bukit Selambau ke? Bawah mana? Damansara? Bukit Selambau lah. Orang sekitar cikgu-cikgu. Memang ilmu mengubah kehidupan. Saya anak orang susah. Ayah saya menjaga kotiau, hawker tepi, penjajah tepi jalan. Dan saya belajar dulu ni, belajar pasal saya betul-betul fikir aku nak ubah family. Saya sambung belajar sampai ke UAE, sambung pula sampai ke USM, saya dapat posting. Masa saya belajar dulu tuan-tuan, saya contoh sikit anak-anak. Masa saya belajar dulu dekat Gombak dulu, saya tak ada duit, PTPTN bukan cukup kan. Saya buat apa masa tu? Saya suka karang cerita. Saya suka karang cerita, dapat laptop, buat laptop free. Laptop free yang kerajaan bagi tu, bukan yang beli, yang bukan laptop, netbook. Dengan netbook free tu sampai sekarang saya simpan. Saya karang cerita. Bila duk karang cerita, member roommate kata, member roommate seorang orang Kulim, dia pun ada firm sekarang. Dia kata hang try hantar kat publisher, dia kata duk karang cerita ni.
Jangan cerita-cerita motivasi. Saya suka baca buku, jadi saya himpun cerita-cerita motivasi Syekh Abdul Qadir Jailani, bos semua ni saya himpun dalam buku sekarang lah. Maka orang tu cuba hantar kat publisher. Masa tu umur saya 20 tahun. Umur saya 20 tahun tahun 2010. Saya sekarang 33. Nampak muka macam 59 kan? 33 baru ni. Baik. Maka saya hantar. Bila saya hantar, mereka terbitkan dan dapat royalty. Dapatlah 3,000 setiap 6 bulan. Itu pun dah besar dah untuk student. Lepas tu saya try hantar karya kedua, dapat lagi. Hantar karya ketiga, dapat lagi. Sampailah masa tu saya diperkenalkan kepada seorang artis. Saya sebut ni budak-budak tak kenal, tapi cikgu-cikgu kenal lah. Dia duduk di Gombak masa tu, Ashraf Muslim. Jadi saya pun rapat dengan dia, rajin keluar dengan dia. Ada sebab lah, sebab saya baik dengan ayah dia. Ayah mentua dia buat buku. Jadi dia kata ke saya, Nazri, abang ingat nak buka company, production house yang syariah compliant. Boleh tak awak supply satu cerita kita nak buat drama? Maka saya try buat, dapat satu telemovie pertama masuk TV Al-Hijrah, surat untuk dia. Masa tu saya umur 23 tahun. Saya tak ada kemahiran bidang skrip, tak ada langsung, tapi Allah, kita nak tolong mak ayah, kita nak ubah hidup kita, Allah akan lorongkan jalan. Lepas tu dapat lagi buat yang kedua, Astro Oasis, yang Al-Kazab tu. Sambung teruskan buat, sambung pula buku, buat lagi sampai saya sambung balik ke Pulau Pinang. Saya dapat panggilan daripada seorang lelaki, pengarah dan penerbit cerita. Dia kata, Nazri, mai KL. Abang sedang karang satu drama. Isu dah drama ni mesti meletup. Ayat dia kata saya kan. Drama ni nanti mesti meletup. Tapi abang tak sempat sebab sekarang ni abang penerbit drama ni, abang penulis skrip drama ni, abang pengarah drama ni. Kita dah start shooting. Tapi abang tak sempat, dia kata. Jadi boleh tak mai KL, kita shoot kat sini, awak sambung. Sambung dan pemantauan dia lah. Sambung skrip dia cerita tu. Saya kata, cerita pasal apa abang? Dia kata, cerita tentang ustaz bercinta dengan pelacur. Gemak apa? Gemak Nur tu lah. Jadi saya pun pergi lah KL. Saya sambung lah. Jadi saya sambung buat skrip Nur 1 tu. Jadi kalau tuan-tuan buka Nur 1 tu, di belakang tu ada nama aku lah. Ingat besar-besar ni. Tapi hak 2 saya tak buat. Hak 2 saya tak buat, 1. Jadi saya sambung. Cerita dah tuan-tuan. Semua itu Allah bagi pasal apa? Pasal kita peringkat awal nak ilmu, nak ubah hidup, nak bantu mak ayah. Allah hadirkan semua peluang-peluang dan rezeki itu. Alhamdulillah sekarang saya dah 14 buku, 4 telemovie, 1 drama dan filem akan keluar insya-Allah hujung tahun ni. Kita buat dengan Kokom dengan sekali dengan Ustaz Yaakob Usra. Movie, filem di Pawagam, tajuk dia Influencer, dia akan keluar nanti. Filem dakwah, tapi kita tak bagi direct lah pakai kopiah dak lah, tapi dia dakwah. Kita doakan insya-Allah Influencer. Baik, kembali cerita Abu Yusuf tadi tak habis tu. Yang mak dia main turun, aku nak lawan menjerit dengan apa tu. Yang mak dia lawan turun tu. Mak dia main turun. Mak dia kata macam mana? Abu Yusuf balik. Kan? Roti hang kena uli sendiri. Roti ustaz, orang uli kat dia. Maksudnya dia kaya dah. Terus ikut dia lah. Hang belajar apa-apa. Sedangkan Quran ajar kita nak kaya kena belajar. Sayyidina Ali kata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Nak dunia pun dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nak akhirat pun dengan ilmu juga. Nak dua-dua pun dengan ilmu. Habis 10 dah saya telajak kau. Sikit lagi ni nak apa baik. Sikit lagi ustaz dapat habis contoh ni. Nanti saya email ni saya buat dengan mak pak saja boleh. Bagi ni sikit no. Bagi saya puas sikit contoh kitab ni. Baik. Maka mak dia kata, adik dengar lah. Mak dia kata balik kah? Maka mak anak dah tak mau balik. Anak dah nak mengaji. Duk lawan tarik ni. Lah Imam Abu Hanifah kata macam ni. Kak, bagilah dia nak belajar. Maka mak dia kata, tak boleh ustaz oi. Kalau dia belajar, siapa nak kerja untuk kami? Siapa nak sarah kami? Bapak dia kalut nak kena main wow lah apa nak banyak kerja apa dia nak buat. Kan? Anak ni lah nak buat kerja. Maka Imam Hanifah kata tak apalah, dia kecil lagi, kata nak undang-undang akta kanak-kanak tak boleh kerja. Imam Hanifah kata, "Dak. Ustaz tak tahu apa, ustaz kaya dah.
Kami susah kena belajar, kena kerja. Maka tuan-tuan, lah kenapa berlaku? Mak dia kata kepada dia. Dia kata kepada ustaz Imam Abu Hanifah ni, wahai imam, kalau anak saya belajar, dia tak kerja, nak makan apa? Nak makan buku ke? Esok besar kawan-kawan dah ada bisnes macam-macam, dia nak makan buku, dia nak kerja apa? Ni yang main tahfiz ni, tak belajar ni, duk tahfiz sini nak kerja apa? Dulu duk dengar dah benda ni, duk belajar agama ni nak kerja apa? Maka dia nak makan apa esok besar? Maka kata Imam Abu Hanifah dalam kitab ni disebut Fairuzat, tapi saya nak terjemah bahasa ni lah, bahasa Bukit Selambau. Imam Abu Hanifah kata, esok ni anak kau ni, saya jamin dia akan makan spaghetti oglio alio oglio tu dengan wagyu A5 sebelah Perdana Menteri. Imam Abu Hanifah kata, saya jamin dia akan makan wagyu A5 dengan spaghetti hak mahal sebelah Perdana Menteri. Mak Abu Yusuf dengar, dia gelak berguling daripada dia sampai ke pintu belakang. Mak dia kata, dulu orang kata ustaz ni gila, aku tak percaya. Hari ni aku percaya, kata hang gila. Mana ni anak aku orang kampung Bukit Selambau, main mengaji di sini, kerja hantar makanan, dan tiba-tiba hang kata anak aku nak makan daging mahal sebelah Perdana Menteri pula. Dia pun tak pernah turun main tang ni. Mak dia kata lah, kan? Maka macam mana ni? Aku tak percaya lah ni. Mak dia kata, jom Abu Yusuf balik. Dia tarik tangan anak dia balik. Esok tu tuan-tuan, Abu Yusuf lari mai pula, pasal dia nak mengaji. Lah Imam Abu Hanifah kata macam ni lah kepada Abu Yusuf. Ni cikgu dengar. Mak dia kata, Imam Abu Hanifah kata, wahai Abu Yusuf, sehari berapa ringgit hang dapat kerja dengan mak hang? Kerja untuk mak hang, sehari berapa ringgit hang perlukan untuk makan? Abu Yusuf kata, sehari 10 ringgit ustaz. Maka kata Imam Abu Hanifah, tengok ni, guru yang ikhlas. Bukan sekata hal yang tak ikhlas, tapi ni guru yang hebat. Imam Abu Hanifah ni, dia kata kepada Abu Yusuf, sehari berapa ringgit kalau hang tak pergi kerja? Dapat berapa ringgit? Dia kata sehari 10 ringgit ustaz. Kata Imam Abu Hanifah, tak payah pergi kerja, sehari ustaz bagi ke hang 10 ringgit sehari. Apa try buat kat cikgu apa? Tak payah main sekolah. Cikgu kata, sehari, cepat tak main sekolah, pergi kerja. Sehari berapa ringgit? Sehari 20 cikgu. Mai cikgu bagi sehari 20. Sedap. Senang. Imam Abu Hanifah bagi sehari 10. Bagi. Tak payah pergi kerja, tapi duit tu bagi kat mak. Duit tu bagi kat mak. Bila mak tanya, abang kita pergi kerja, ni dapat duit. Tapi hang main mengaji. Dia menekuni Imam Abu Hanifah sampai dia besar. Daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia remaja, Imam Hanifah tak pernah berkira pun bagi. Itulah sejarah beasiswa. Dia bagi. Imam Abu Hanifah tak claim balik. Itu duit dia. Pasal bagi dia, itu akhirat dia. Dan tuan-tuan, saya pendek cerita dah, pergi 10 dah. Bila Imam Abu Hanifah meninggal dunia, orang yang mengembangkan mazhab Hanafi sampai hari ini kita kenal mazhab Hanafi nombor 1 di seluruh dunia paling besar. Lelaki ini, Qadhi Abu Yusuf, yang mana kerajaan ambil dia jadi qadhi. Zaman dulu bila kita kata qadhi, bermaksud orang nombor 1 rujukan agama bagi kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan Malaysia, bukan kerajaan Singapura, bukan kerajaan Amerika. Empayar besar, terlalu besar. Khilafah Abbasiyah besar, merentang daripada Arab sampai ke Afrika, sampai ke Eropah. Orang nombor 1 Qadhi Abu Yusuf rujukan agama dia. Siapa Qadhi Abu Yusuf ni? Anak murid hak tadi ni, hak lari kerja pasal nak pergi belajar. Maka dia disambut dengan pangkat, dengan gelaran, dengan gaji. Kalau hari ni dia Tan Sri, dah tun dah mungkin. Satu hari dia duduk makan dengan khalifah ramai-ramai ni, khalifah Abbasiyah, Khalifah Ja'far, tak silap saya. Duduk makan. Dalam ini cerita detail lah, Khalifah Al-Mansur. Tiba-tiba mereka buat main hidang makanan yang dia tak pernah tengok. Yalah, selalu orang Arab ni makan nasi mendi kan. Apa lagi orang Arab? Orang Tafiq akan tahu lah makanan Arab apa dia? Nasi mendi lah kan. Tiba-tiba main apa dia ni dengan chopstick, dengan pisau. Maka dia tanya kepada khalifah, wahai tuanku, wahai datuk, ni apa dia ni atas meja, dia tak pernah tengok. Maka kata datuk ni, kata khalifah ni, yang ni lah daging wagyu A5 dengan spaghetti oglio. Dia dengar tu dia gelak. Maka raja jadi marah.
Ada kita pasal pang kelak, hang hina makanan aku ke? Dah, kita bukan saya hina. Saya teringat mak saya dulu pernah bergaduh dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebut si biji. Yang mana satu hari nanti saya akan makan spaghetti ni dengan daging ni sebelah khalifah. Betul benda tu berlaku hari ni setelah beberapa puluh tahun. Berkat saya berkorban, saya belajar ilmu. Saya korban. Mak ayah saya terima keuntungan dia. Cikgu saya duduk sekali bukan setakat mengajar tapi ambil berat kebajikan saya. Hari ini saya jadi imam, jadi qadi, jadi rujukan utama dalam kerajaan dunia Islam. Dan hari ini Allah mentakdirkan 4 mazhab itu masih wujud atas muka bumi itu. Muka bumi ini salah satunya mazhab Hanafi. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, adik-adik, kalau nak ikut cerita ni panjang lagi ni, macam-macam nak cerita ni. Karena dia tak sempat lah, tak apalah. Mungkin kelak kalau ada masa, saya seronok lah main tempat ni. Saya rasa seronok, rasa nyaman, rasa tengok fasiliti dia, tengok kedudukan dia, tengok macam mana para pelajar santun saya tadi kat depan tadi. Saya rasa seronok. Saya minta maaf, dekat Malaysia tahfiz kita tumbuh macam cendawan, ya. Tetapi bila kita duduk dalam celahan itu, kita menjadi yang berbeza. Kita datangkan dalam kedudukan yang berbeza. Kita bawa satu orang kata macam fasiliti yang baik, akhlak yang baik, sinergi dengan sekolah-sekolah kebangsaan sekeliling. Mak ayah, saya rasa seronok. Saya rasa macam saya nak cerita balik nanti. Nah, apa yang wujud di sini seronok. Dan mudah-mudahan ini berkekalan. Inilah budaya sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan, sebagai penutup ni adik-adik lah ni, bagi aku peluang Zat. Sebagai penutup. Okey. Memang sejarah ilmunya begitu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, ada ahlu sufah. Tahu kan ahlu sufah? Yang main keliling tu. Abu Hurairah semua tu duduk keliling, maka berkembang Madinah. Ya. Bila Qadhi Maristan terdampar di sebuah pulau, dia dirikan madrasah, berkembang pulau itu jadi sebuah perkampungan yang hebat. Bila Asy-Syafi'i berada dekat Mesir, dekat Yaman, berkembang mazhab di Yaman. Bila Asy-Syafi'i berada dekat Mesir, berkembang mazhab di Mesir. Nah, itulah yang Tuan Dr. Mahathir nampak. Dulu dia nak bangunkan Jitra, tak ada apa, dia letak UUM dekat situ, Sintok. Naiklah Sintok sekarang. Dia naiklah sekarang segala matrik segala. Nak bagi maju sebuah tempat, kita letak satu institusi pendidikan kat situ. Yang mana institusi pendidikan itu, selain dia bantu anak-anak kita belajar, dia ada sinergi dengan orang kampung. Tadi Tuan Haji kita sebut tentang kita ada hubungan orang kampung main hantar makanan. Sekolah-sekolah gugur besar sendiri turun padang mai sini. Ada hubungan, ada sinergi itu. Tuan-tuan, mudah-mudahan. Nah, inilah falsafah institusi pendidikan yang sebenar, iaitu bila mana dia bertapak di sebuah kampung, di sebuah tempat, dia jadi rahmat kepada tempat itu dan menjadi asbab turunnya melimpah ruah rezeki dan rahmat ke tempat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan saya doakan kepada majlis jawatan kuasa pentadbir sekolah ini agar Allah kurniakan kesihatan, kelapangan hidup, kemurahan rezeki untuk kita teruskan lagi istiqamah dalam kita nak membangunkan institusi pendidikan ini. Ini bukan kerja mudah tuan-tuan. Ini jihad kita, jihad ilmu kita. Untuk adik-adik pelajar tahfiz, teruskan hafal Quran sampai habis, kemudian sambung lagi mengaji pula hadis, mengaji pula segala sirah apa semua ni, agar adik-adiklah jadi aset masyarakat. Untuk adik-adik sekolah rendah, ya, jadilah ilmuwan dalam masyarakat kita. Quran jangan pernah tinggal. Jangan pernah sangka Quran itu milik adik-adik tahfiz. Quran milik kita semua. Nah, untuk para guru dan saya sendirilah, jadilah kita macam Imam Abu Hanifah. Kita jadi pendidik, bukan sekadar mengajar menghabiskan silibus walaupun kita faham. Nah, sekarang ni banyak benda nak masuk ni, projek lah, program lah, macam-macam, perasmian lah, ni tak habis-habis. Tapi tak apalah. Dengan jiwa pendidikan yang ada pada diri kita ni, kita teruskan agar apa? Anak-anak kita ini bukan sekadar anak murid yang kita jadikan dia sebagai medium untuk kita tekan gaji hujung bulan, tetapi dia ialah anak-anak kita untuk kita selamat di dunia dan di akhirat, kerana dia adalah saham kita. Untuk cikgu sekolah rendah, anda lah pemilik saham terbesar. Hari ini kami semua boleh mengeja bukan sebab cikgu sekolah menengah, cikgu sekolah rendah yang boleh eja. Hadi ada kuda hadi patah kaki. Ingat tak buku Bacalah Sayang dulu? Cikgu sekolah rendah. Nah, jadi tuan-tuan para guru pemilik terbesar saham ini, maka semoga Allah kurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada tuan-tuan, kurniakan kemurahan hidup, kemurahan rezeki kepada tuan-tuan, keberkatan hidup, dan kepada tahfiz ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.